Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 2 KSSM untuk bab yang ke-9, laju dan pecutan bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, kita masih lagi dalam subtopik 9.1 laju untuk satu standard pembelajaran iaitu 9.1.2 memeriahkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Baiklah pelajar, untuk hari ini kita akan pergi kepada laju seragam dan laju tidak seragam. Untuk kedua-dua proses ini iaitu laju seragam dan laju tidak seragam masih lagi menggunakan rumus yang sama seperti minggu yang lepas iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Baiklah pelajar, kita akan lihat situasi yang pertama. Di sini kita boleh lihat guli A dengan pergerakan jarak 2 cm, kemudian dia pergi kepada 4 cm, 6 cm dan 8 cm. Okay, kalau kita lihat di sini pergerakannya seragam lah. Okay, dan masanya juga dari pergerakan sifar kepada 2 cm sebanyak 1 saat. Okay. Kemudian 2 cm kepada 4 cm juga 1 saat dan seterusnya juga 1 saat. Jadi kalau kita lihat graf jarak melawan masa bagi guli A ini, kita akan lihat graf ini berbentuk garis lurus. Jadi apa yang kita boleh simpulkan? Guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama dan dia bergerak dengan laju seragam. Maka laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Maksudnya jarak yang sama, laju masa juga mestilah sama. Okey, kita lihat pula situasi yang kedua. Di sini kalau kita lihat guli B, permulaan dia bergerak daripada sifar kepada 2 cm selama 1 saat, 2 kepada cm 1 saat juga, 3 kepada 5 cm sama juga 1 saat, 5 kepada 8 cm 1 saat. Walaupun masanya pergerakannya 1 saat kepada 1 saat, tetapi jaraknya agak sedikit tidak seragam. Okey, jadi kalau kita lihat graf dia, kita tidak akan dapat graf yang lurus. Okey, jadi apa kesimpulan daripada guli B ini? Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza, maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Oleh itu, laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Walaupun masa yang sama, tetapi sekiranya jarak yang tidak sama, maka kita akan dapat hasilnya laju tak seragam. Baiklah, kita akan lihat contoh yang pertama. Kategorikan objek di dalam kotak di bawah sama ada mempunyai laju seragam atau laju tak seragam. Okey, kita ada lift, ada jam, ada ombak, kipas, angin dan juga bas mini. Okey, ini semua kita boleh tengok daripada kehidupan harian kita. Jadi, yang manakah laju seragam? Laju seragam. Okey, maksudnya sama. Jarak dia lift. Okey, kemudian jam dan juga kipas. Manakala laju tak seragam. Okey, ombak. Ombak kita tengok ada masanya kuat, ada masanya perlahan. Kemudian angin juga tidak seragam. Dan bas mini. Bas mini pun bergerak sekejap, dia berhenti pada jarak yang berbeza-beza. Okey. Baiklah, kita bergerak pula kepada contoh yang kedua. Faris memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Faris memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi macam mana kita nak jelaskan? Kita tunjukkan pengiraan laju bagi 2 jam pertama dan 4 jam yang seterusnya. Jadi kita akan buat laju 2 jam pertama. Okey, ingat rumus laju tetap sama iaitu jarak bahagi masa. Cikgu tulis dululah rumus dia. Jarak bahagi masa. Jadi untuk 2 jam pertama iaitu 170 km. Okey, km bahagi dengan masa kita iaitu 2 jam. Maka kita akan dapat 85 km per jam. Okey, untuk laju 4 jam berikutnya. Okey, laju 4 jam berikutnya.
Okey, kita lihat jaraknya iaitu 190 km bahagi dengan 4 jam. Maka kita akan dapat 47.5 km per jam. Jadi kalau kita lihat di sini 85 dan juga 47.5, lajunya tidak sama. Maka merupakan kelajuan trailer ini adalah laju tidak seragam. Adalah tak seragam. Dia mesti dapat nilai yang sama. Baru kita katakan ianya adalah laju seragam. Kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey, kalau kita lihat sini Encik John. Dia tengah main golf. Okey, dia kata dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf ini mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Jadi kalau kita lihat P kepada Q, Q kepada R, R kepada S. Jadi cikgu tunjuk pengiraan. Okey. Baiklah, kita nak cari laju bagi setiap satu keadaan ini. Jadi yang pertama sekali laju P kepada Q. Okey, iaitu 40 meter. Okey, per dengan 2 saat. Jadi kita akan dapat 20 meter per saat. Kemudian Q pula kepada R. Okey, laju Q kepada R. Okey, iaitu 70 meter per 3.5 saat. Kita akan dapat 20 meter per saat. Dan laju R kepada S 60 meter per 3 saat. Okey. Jadi kita akan tetap dapat 20 meter per saat. Walaupun masa dia berbeza-beza dan jarak dia berbeza-beza, tetapi kalau kita lihat di sini, kita dapat nilai lajunya semuanya 20 meter per saat, maka kita boleh katakan laju adalah seragam. Jadi, cikgu harap dengan contoh-contoh yang telah cikgu berikan, kamu semua faham tentang laju seragam dan laju tak seragam. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.